الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب جود بالجواب مرحبا قد قابلنا عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم خير يا كريم فريدة الفرائد في علم العقائد شيخنا العليم العلامة الشيخ أحمد ابن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني عظامة الخن الحسيني نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين فقال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أطلع في سماوات قلوب المؤمنين شموس المعرفة مشرفة بأنوار التوحيد واليقين. Jadi sambungan daripada muzakarah kita kitab Faridatul Faraid, kitab tauhid, usuluddin atau ilmu akidah yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf, orang yang fikih hukum hakam Allah kena reti serta faham dan i'tiqad di mata hati, makna wajib belajar serta faham dan berpegang di dalam perut dia, dalam hati dia, yakin, makna ma la yahtamilun naqid, benda yang tak terima sebalah lawan bagi yakin tu. Nah, mana tak terima syak, tak terima zan dan tak terima waham, atau dia panggil yakin. Maka akidah tak terima di ilmu akidah melainkan yakin. Nah, kalau kita berpapoh, kata panggil 50-50 syak, tak panggil berimeh wala semuta besar pun. Nah, sebab besar baku, tapi hati berpapoh dengan Allah Ta'ala 50-50 percaya Allah Ta'ala ni ada. Dia hukum kau itu masih kufur dengan Allah. Nah, sebab tu wajib kita kena belajar ilmu akidah. Maka sambungnya daripada bahasa hak lepasnya Bismillahirrahmanirrahim. Sekadar orang panggil bahasa yang ringkas. Nah, karena bismillah, kalau kita nak bahas mati-mati, maka sekarang tu Hekauta kata Sayyidina Ali nak pikul kitab syarah Bismillahirrahmanirrahim saja ni tak ada. Nah, ni. Karena dalilnya orang panggil makna Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita tinggal dulu bismillah. Hari ininya masuk bahas khutbah kita yang kedua, iaitu orang panggil ucapan hamdalah, puji Allah Ta'ala. Mana? Kata dia dalam kitabnya, Alhamdulillahillazi atla'a fi samawati qulubil mu'minina Syumusal ma'rifati musyrifatan bi anwarit tauhidi wal yaqini. Apa terjemahan dia? Kata tuan kita ni, puji itu bagi Allah yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang yang mukmin, akan beberapa matahari pengenalan, padahal cemerlang ia hati orang mukmin dengan cahaya tauhid dan yakin. Tu orang panggil qada terjemuh. Nah,
Maka nak faham terjemuh tak dapat, melainkan kena faham makna. Karena terjemuh ni qadana qalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah perkataan daripada bahasa Arab, bahasa lain kepada bahasa yang lain, kepada bahasa Melayu kita. Maka kita nak faham maksud, nak faham orang panggil lafaz tu, faham di makna. Apa makna? Ma yuradu bil lafzi, benda hak dikehendaki oleh lafaz. Lafaz kata alhamdulillah. Apa makna? Nah, terjemuhnya segala puji bagi Allah. Tu maklum dia kita. Tapi tuan kita ni dia kata puji itu bagi Allah. Kenapa dia buat mari dengan puji itu bagi Allah? Tak, sedangkan hak kita biasa dengan segala puji. Nah, ni buat mari puji itu bagi Allah. Reti zahirnya puji ni sah. Nah, maka kenapa Syekh Ahmad Zain Fatani kata puji itu bagi Allah? Karena asal orang panggil kalimah hamdun mufrad, dia panggil dalam bahasa ilmu Arabiah. Maka mufrad ni memberi pahalnya satu. Namun begitu apabila masuk alif lam pada hamdun, nah, asal hamdun puji itu satu puji. Tapi bila masuk alif lam lil jinsi, dia panggil alif lam jenis, maka terbatal makna mufrad dia. Nah, ismun idza dakhalat alaihi alif lam lil jinsi batalat makna al mufrad. Itu kaedah. Kalimah yang mufrad apabila masuk alif lam jenis, alif lam al, maka batal makna mufrad dia. Makna satu dia tu batal. Makna gapo? Sama ada musanna dua atau jamak. Jamak banyak lebih pada dua, bukan jimak. Kata ni, jimak lain. Nah, jamak makna lebih daripada dua. Kalau gitu ulama kita bahas puji secara tafsirnya tak hingga banyak. Nah, kerana start dia Allah Ta'ala jadikan makhluk yang mula-mula, yang paling mulia, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nur Muhammad dan makhluk selepas daripada nur Muhammad, baik arash, baik qalam, baik luh, baik mahfuz, apalah kita, tak berhenti radu puji Allah Ta'ala. Nah, maka nak bila secara tafsir tak terbilai banyak sangat. Nah, semua ombak-ombak air di pantai semua dipuji Allah Ta'ala belaka. Nah, pasir-pasir ada di pantai semua dipuji Allah Ta'ala belaka. Maka nak bila puji Allah Ta'ala, nah, secara tafsirnya banyak sangat. Tak dapat. Maka alim ulama kita buat kesimpulan puji ni ada 4 rukun belaka. Nah, puji ni ada 4 bahagian, bukan 4 rukun. Ada 4 bahagian. Pertama, puji qadim bagi qadim, dia panggil. Nah, puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, dan puji hadis bagi hadis. 4 belaka. Apa puji qadim bagi qadim? Puji zat Allah Ta'ala yang maha qadim, yang sedia kala, puji ke dia sendiri, dia panggil. Nah, Allah Ta'ala puji diri dia sendiri. Banyak sangat dalam Quran. Nah, anallahu la ilaha illa ana. Aku Tuhan, tak ada Tuhan melainkan aku. Nanti. Dan yang kedua, puji qadim bagi hadis. Puji Allah Ta'ala zat yang qadim ni kepada zat yang baru. Mana? Contoh Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Muhammad tu pesuruh Allah. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Nah, apa sebesar-besar nikmat ialah hamba aku yang paling sabar, itu Nabi Ayyub alaihi salam. Nah, banyak sangat orang panggil nama Allah Ta'ala zat yang qadim tu, puji hamba dia zat yang baru. 2. Yang ketiga, puji kita zat yang hadis, yang baru ni, makhluk hamba ni, puji kepada Allah Ta'ala.
Nah, alhamdulillah, syukur pada Allah Taala lepas maya dah ni. Kita duk puji Allah Taala kita. Nah, boleh nikmat kita puji Allah Taala. Tak ada boleh nikmat pun lepas maya. Alhamdulillahillazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Alhamdulillahillazi ala ni'matil iman wal Islam. Amat banyak puji Allah Taala. Kita hamba puji zat Allah Taala yang qadim. 3, yang keempat kita puji sama kita. Nah, Allah dermawan lah Tok Haji ni. Nah, Allah murah rezeki lah Datuk ni. Nah, bijak lah orang ni. Pandainya ustaz ni. Pandainya Tok Guru ni. Nah, sedapnya apa orang ni baca Quran. Kita dok puji, orang panggil puji kita sama kita hamba. Nah, bijaknya tukar rumah ni wak ukiran rumah comel. Tu kita puji sama kita. Maka semua sekali pak puji itu lillah. Nah, milik bagi Allah. Mustahiqun lillah. Tembuh ke Tuhan belaka. Allah Ta'ala puji dia sendiri pun kena ke dia. Allah Ta'ala puji hamba pun hamba hak dia buat. Nah dia ni. Allah Ta'ala puji hamba dia pun hamba tu dia hak buat. Nah, kita hamba puji ke dia pun kena ke dia. Kita puji sama kita pun kita yang memuji dan orang yang kena puji pun milik Tuhan belaka. Maka semua sekali puji tu tembuh ke Tuhan belaka. Nah dia ni. Maka sebab tu salah apabila orang puji kita sipek kita. Nah dia ni. Kita hala 1000 ambil lah tak sedekah. Allah baiknya Tok Haji ni. Nah, Tok Haji baiknya, terima kasih banyaklah dermawannya Tok Haji kita pun kebah lebih hidup sore kita dah ni. Allah dermawannya aku. Apa? Kita ambil puji orang tu sipek kita. Nah, padahalnya puji tu milik bagi Allah. Acap petehah warna sari-sari dalam sembahyang. Tak reti makna. Nah, alhamdulillah segala puji tu tembuh kat Tuhan belaka. Tiba-tiba orang puji kita sipek kita. Oh, alalah. Baca saja Quran. Kata ni. Baca saja Quran, tak faham makna. Sebab tu bila kita faham makna alhamdulillah, bila orang puji kita, jangan sipek kita. Nah, buat kelik Tuhan belaka. Nah, buat kelik Tuhan belaka. Kerana kita ni hanya mazhar, tempat Tuhan nyata ya. Nah, Tuhan nyata orang panggil nikmat hak Tuhan beri. Nah, Tuhan nyata kita. Kita hamba ni. Sebagai tempat Tuhan nak mazhar, Tuhan nak menzahirkan. Nah, kekuasaan dia, kehebatan dia, kealiman dia, kecantikan dia, kebaikannya dia. Habis semua sekali Tuhan. Jamal, jalal, qahar, kamal Tuhan belaka. Kita tempat nyata ya. Pas bila orang puji kita sipek kita salah lalu kan. Nah, tak kena lalu dah. Allah haling lah dah Tok Guru ni. Tok Guru gebah lebih hidung. Tok Guru bodoh dah ni. Itu. Tahu baca Quran sedar. Allah sedar kalau ustaz baca Quran. Hafiz Quran ngaji tapi mana? Lama mana baca Quran hafiz Quran? Ngaji apa qiraat mana? Nah, ngaji tarannum mana? Kita gebah lebih hidung cerita boba kita mengaji sini-sini. Ustaz bodoh. Kan? Ndak faham alhamdulillah dia duk baca Quran tu. Nah, kalau faham alhamdulillah molek segala puji bagi Allah. Kalau apabila orang puji kita sipek kita salah dah. Nah, tak ada kena mengaji tasawuf dah. Nah, tak ada kena mengaji kitab nawar bagi hati. Sebab tu Quran ni orang panggil penyaceh. Nonggok. Nah, baik tauhid, ko baik fiqh, ko baik tasawuf, nyaceh dia Quran hadis lah. Nah, tepat orang panggil nak menyacoknya Quran hadis. Tu ceritalah berat-berat tasawuf ko, tauhid ko, fiqh ko, tak boleh lari daripada sumber besar dia Quran dan hadis. Nah, mana contoh? Di alhamdulillah tak ada mari dah sifat dia. Ada ni, tak ada mari dah takabur. Tak ada mari dah sum'ah, tak ada mari dah ujub. Nah, kalau faham mengerti lagu ni ya. Tapi kita tak faham Quran sebab tu kena wajib ngaji di kitab ulama juga. Nah, wajib belajar kitab nawar bagi hati. Wajib belajar ilmu tasawuf, muamalat batiniyah.
Kenapa? Lemah kita nak ngaji tafsir Quran. Anak Quran ni qaulan baligha, perkataan yang dalam sangat makna dia. Tu sekadar makna hak orang panggil taha kata panggil. Nah, baru sumimpu pak budak-budak. Bukan sumimpu pak orang tua lagi. Dah tu ni, menyelai habis hapu. Tak ada jumpa tuan dah kalau menyelai dalam sumimpu tu. Dak baru ayat hak tarah budak-budak baru. Tu makna alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Mana banyak mana segala, dah sebut segala banyak bukan sah. Kata ni, dah sebut segala banyak saudara. Banyak mana? Banyak, tak tinggal banyak. Lepas tu ulama bila pak secara ijmal, semua sekali pak tu klik ke Tuhan belaka. Bila klik ke Tuhan belaka, tak ada mari riak kita. Nah, apa kita dua amat ibadat nak cerita ke orang? Nah tu ni. Ang pagi duduk kedai kopi ngatuk mata, tanya mana tu Haji? Tu Haji ngatuk mata ni. Allahumma la kena maya tahajud 20 rakaat. Oh, kita kau orang. Kata ni. Mana suara serak-serak pasal hari ni tu Haji? Allahumma mari 3 juzuk baca Quran. Kita kau orang lah tadi. Allah hebat tu Haji buat ibadat dia. Allah, semua tu hal belaka. Mulut kata gitu, hati duk gebah dah. Kata ni. Tak ada kena cerita kau orang. Bila Tuhan bagi taufik, era molek orang panggil dah. Bila Tuhan bagi taufik, kekuatan untuk kita buat amal taat, era orang panggil jangan duk bui terdedah gitu jangan. Nah, pelihara taufik Tuhan bagi tu. Pelihara dengan apa? Pelihara dengan ilmu. Nah, pelihara dengan ilmu. Tuhan bagi kekuatan untuk kita mari semaya jemaah. Tuhan bagi kekuatan untuk kita dengar orang mengajar. Tuhan bagi kekuatan untuk kita ni mengaji agama. Tiba-tiba kita tak pera, orang panggil kekuatan Tuhan beri, orang panggil taufik khalqul qudrah fil abdi ala ta'ah. Tak pera ke apa? Tak pera dengan ilmu. Maka masuk jumlah kufur nikmat juga tu. Ni kufur nikmat. Karena taufik nikmat juga. Hidayah pun nikmat. Nah, hidayah mana al-muwasilu ila Allah. Jalan yang boleh dekat diri kita dengan Allah. Tu hidayah. Baru kecek wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia tak reti gapo yang disebut. Gapo dia wabillahi taufiq. Nah, wabillah dan hanya dengan pertolongan Allah. Bapa sebut dan hanya. Tu orang panggil taqdimu ma haqquhu ta'khiru yufidul hasra. Kita mendahulukan benda yang patut dikemudiankan. Sepatut at-taufiq wal hidayah billah. Sepatut ayat gitu. Baru betul. Ni dak letak harah dulu depan. Nah, dengan Allah taufik dan hidayah. Dalam kaedah Arabiah, bila benda sepatut duduk belakang, kita letak depan, memberi faedah yang hasar dia panggil. Apa? Memberi faedah hasar. Hanya sahaja. Gitu. Allah dengan pertolongan Allah Ta'ala sahajalah, tidak yang lain. Mana gitu. Yang dapat bagi taufik dan hidayah. Apa taufik? Kekuatan untuk kita buat amal taat. Apa hidayah? Jalan dekat diri dengan Allah. Nah, dekat diri dua, tahap dua tu. Dekat diri sendiri. Mana? Tubuh badan jasad ni dekat diri dengan Allah. Mari ke surau semaya jemaah. Tu orang panggil dekat diri sendiri dengan Allah. Dekat diri jasmani dia panggil. Yang kedua dekat diri dengan Allah, dekat diri yang terdiri dengan diri jasmani ni. Diri sendiri ni. Apa? Ruh. Diri ruhani dia panggil. Nah tu ni. Kalau jasad jasmani duduk di surga, duduk di masjid, dengar orang mengajar, tapi ruh duduk di pavilion. Kata ni. Ruh duduk di valley. Ruh duduk mana tu? Gata-gata pergi. Tu qadar diri sendiri ya dekat diri dengan Allah. Orang panggil qadar diri jasmani dekat dengan Allah. Diri rohani, diri yang terdiri daripada diri sendiri, iaitu roh kita ni, tak dekat diri pun dengan Allah. Nah, mana hidayah? Dekat satu jalan yang bawa dekat diri dengan Allah. Dalam lagi makna dekat diri dengan Allah tu. Diri mana yang dekat dengan Allah? Diri sendiri dengan diri yang terdiri daripada diri sendiri. Mana? Diri jasmani, jasad dengan dekat dengan Allah. Nah tu ni. Diri rohani, mana diri yang terdiri daripada diri sendiri. Ni diri sendiri apa panggil? Nak jari 10.
angin dua, kepala besar, mata dua. Tapi diri sendiri ni tak ada nilaian kalau diri rohani. Nah, Tuhan tak mahu pandang. Mana diri rohani, diri terdiri, roh kita. Nah, roh kita ni orang panggil diri, hak berdiri dengan diri sendiri. Sebab tu Nabi kata man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, kenal Tuhan dia. Kenal diri mana? Kenal diri sendiri. Mana? Kita ni ada 2 tangan. Tak, 5 jari, 10 jari. Tuhan kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa pada diri kamu tak mahu fikir kata dirimu tu alamat Tuhan ada. Maka tu orang panggil kenal mengikut ilmu usuluddin. Diri kita tu tanda Allah Taala tu yang mencipta. Tuhan tu ada. Tuhan tu kuasa. Naik setakat lagi siapa kenal diri, kenal Allah Taala, kenal diri hak mana? Kenal diri yang terdiri daripada diri sendiri. Mana? Diri rohani kita. Kenal roh dia panggil. Siapa kenal roh, maka kenal Allah Ta'ala. Balas mana? Kenal orang panggil roh lah hak janji di alam arwah mula. Nah, kerana roh hak kenal Tuhan asal. Nah tu ni, di alam arwah mula. Kayak maklum dia kita tu berapa puluh kali ular dah. Nah, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhada ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ayat tu maklum. Nah ni ayat yang menunjuk kata roh kita mula kenal Allah, janji taat setia dengan Tuhan. Tapi oleh kerana jasad kita zulumat, maka roh terlupa. Orang panggil bukan roh terlupa. Kita tu tak kenal roh kita asal di mana mula. Tak kenal siapa mula, janji dengan siapa mula, sebelum kita ditiup masuk dalam diri sendiri, diri jasmani ni. Nah, maka siapa dia kenal diri rohani, kenallah Allah Ta'ala. Hak dia kenal di alam arwah mula. Ketika mana Tuhan khitab, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Maka segala roh, segala arwah termasuk dengan roh-roh kita jawab bala syahidna, bahkan kami syuhud padamu hai Tuhan, kami menyaksimu Tuhan. Mana kita kenal Allah Ta'ala. Nah, di alam arwah mula. Habis itu sebab itulah tak, makna sebenarnya segala puji itu bau kena. Nah tanya, segala puji itu bagi Allah. Yang bermula segala puji. Puji mana? Puji pak tu. Semua tembuh nak klik ke Tuhan belaka. Nak klik ke Tuhan belaka. Tu orang panggil lafaz hamdun. Nak tahmid dia panggil lafaz puji Tuhan. Nak gapo dia ta'rif puji. Tu bahasa panjang pula lah. Pada lurah apa makna puji, pada istilah apa makna puji. Nah, pada lurahnya puji ni sana ubil lisan ala jihati ta'zim. Kita sebut dengan lidah kita di atas wajah membesarkan. Tu orang panggil pada lurah. Nak tu puji. Puji-puji ni gapo? Begitu nak ngaji ni. Bahasa sah. Nah, kita dah puji kat sikit dia tu. Nah, puji kat sikit datuk. Banyak duit sumbangnya. Kita pun puji. Orang tanya, gapo dia puji? Puji ni puji. Tahu dai dia panggil. Puji ni gapo? Puji ni kata ulama pada lorah as-sana'u bil lisan ala wajhi ta'zim. Nah, sebut dengan lidah kebaikan seseorang itu di atas wajah ta'zim, wajah memulia. Tu orang panggil puji. Ada juga sebut kebaikan orang tapi atas wajah menghina. Nah dia ni menghina. Ada juga dah dia ni. Tu. Oh lah, duit dia sajalah. Tabur ni tak ada duit orang lain dah. Ada tu ni. Buat nyanyi tu menganjing dia orang panggil. Bukan puji tu orang panggil. Kalau orang tu berasa gebah hidung, oh ya puji kawan. Makan pong orang Kelantan panggil. Makan pong. Pada istilahnya apa dia puji? Fa'lul yumbi'u ta'zimi muna'imi bisababin kaunihi muna'iman. Nah, perbuatan yang terbaik dengan membesarkan kepada orang yang memberi nikmat dengan sebab keadaan orang yang memberi nikmat tu memberi nikmat.
Ada ni, perbuatan. Sama ada orang panggil kita mengerjakan sembahyang. Nah, tak kira. Bukan qada alhamdulillah saja. Hak tu satu wajah daripada wajah puji. Nah, bagaimana lagi puji? Kita guna nikmat hak Tuhan beri itu mengikut apa yang dia kehendak. Tu orang panggil puji juga. Nah, ada ni, perbuatan yang timbul daripada kita hamba. Nah, di atas wajah memuliakan si sang penganugerah nikmat. Siapa dia? Allah Taala. Nah, di atas keadaan dia memberi nikmat, tu dia panggil puji juga. B. Kalau gitu puji Allah Taala ni kenapa? Tu. Tu. Kenapa puji Allah Taala? Seolah-olah jadi orang panggil illat. Jadi kerana ni. Nah, kenapa puji Allah Taala? Puji Allah Ta'ala tu kerana dialah yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang mukminin. Nah, boleh juga jadi kerana atau boleh juga disifat. Puji Allah, segala puji bagi Allah. Allah, siapa Allah? Tu, nak mari sifat dengan Allah. Nah, Allah tu maksud sifat dia bala mana? Perbuatan di antara sifat dianya yang menaikkan segala, yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang mukminin. Ataupun dia panggil nak jadi illat pun boleh. Kenapa puji Allah? Kerana Allah Ta'ala lah yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang mukmin. Masuk dalam kaedah ta'liqul hukmi bil mushtaqi yu'linu bi'illiyati ma minhu listiqaqi. Nah, menggantung ke akar hukum puji itu dengan sebab kerana apa si hak kita puji itu yang terbit daripada dia. Gitu. Nah, kenapa puji Allah? Karena Allah Ta'ala yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang yang mukminin. Tengok dia kecek payah tu. Sebab tu kitab Faridah ni bukan main-main. Nah, kita yang berasa lekeh, rasa tak mahu nak mengaji, tak mahu nak pandai, beli kitab pun rasa bazir piti. Kata ni. Baik beli rokok dia kata. Nah, apa? Kerana rokok lah yang menyelamatkan dia di akhirat. Kata ni. Tu. Jadi tak belinya kitab. Nah, sedangkan ilmu ni kata Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Bermula ilmu tu seumpama binatang yang liar, maka kitab dan qalam, wal kitabatu wal qalam qaidun, dan kitab serta peng itulah yang jadi tali pengikat ilmu itu. Nah, ada ni. Tapi tak apa, kerana pupuk kita ni ramai tok kenali. Nah, ramai keturunan tok kenali. Tok kenali ngaji kan nah. Nak tak ada kita, dia tidur. Dia tidur dah. Tok guru kata, Yusuf, nama dia Yusuf. Tok kenali wali Allah di Kelantan masyhur. Seluruh nah Malaysia masyhur dia tok kenali. Yusuf, mau tidur ke? Ya bang, tengok muka tengok tok guru. Ngatuk dia kata tok guru. Dah ni. Pak, mumpahai ke dak aku dok mengajar ke apa tak ada? Pahal sungguh ha? Nah, tanya sesuatu boleh jawab tok guru sebutir. Tok guru duk syarah tadi. Tu wali Allah, hati dia suci. Nah, apa? Tuhan bagi ke dia ilmu, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami menganugerah ke orang yang hati-hati yang suci ini ilmu ladunni. Nah, jadi boleh jadi pokok kita ni ramai ilmu ladunni. Itu ilmu ladunni. Dia kata saya boleh ilmu ladunni dah ustaz. Nah, ustaz seorang lah pakai kitabnya saya ilmu ladunni. Apa? Tu bukan ilmu ladunni, tu ilmu dalam guning. Dah kata ni. Ilmu dalam guning. Lagu mana ilmu dalam guning? Time ni ingat nah, pikul berat guning guning berat. Klik rumah ni lepas tak ada apa-apa, tak ingat dah. Lagu tu katanya untuk guru kita. Sebab itulah Imamuna Asy-Syafi'i kata,
Al-ilmu saydun wal kitabatu wal qalamu qaidun. Bermula ilmu tu seumpama binatang yang sangat liar. Mula jadi kita dengar hari ni, ni lupa dah tak nanti ke esok. Nah ni, maka nak jadi ingat kita dengan peng tu lah hak jadi tali pengikat, tak saya bagi ilmu tu lagi. Tu. Habis situ. Maka payah ni sikit nak ngajak payah sikit. Nah, kenapa puji Allah Ta'ala? Karena Allah Ta'ala atla'a fi samawati qulubil mu'minina. Karena Allah Ta'ala yang menaikkan segala langit hati orang mukmin. Jadi hati orang mukmin ni ada langit weh. Kan? Hak kita tahunya langit-langit ada qa'ah. Kan ni? Tu langit-langit panggil. Tapi Syekh Ahmad Zain Fatani kata Allah Ta'ala yang menaikkan segala langit hati orang mukmin. Dia kecek gapria lagu ni. Dalam bahasa ilmu Arabiyah, dia masuk di dalam ilmu ma'ani. Nah, ilmu balaghah. Dalam percakapan itu. Masuk dalam bab tashbih, menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, itu ni. Apa benda hak diserupakan sini? Iaitu hati orang mukmin. Diserupakan dengan apa? Dengan langit. Tu dia panggil ada musyabbah, ada musyabbahu bih, ada wajhut tashbih, ada adawatut tashbih. Tu 4 rukun orang panggil tashbih. Rukun kita nak serupakan sesuatu benda ni dengan sesuatu ni. Nah ini kita kata somak ni serupa lembu. Tu kita kecek lagi. Kita tanya somakmu ni serupa lembu. Tu orang panggil bak tasbih tu. Melayu ada bak tasbih ni. Cuma kita ingat lah ni. Dia tak lama balagu. Maka somak tu orang panggil musyabbih. Benda hak diserupa. Apa benda hak diserupa okay. Lembu tu musyabbahu bih. Apa benda hak diserupakan dengan mamak, dengan somak. Lihat ni. Wajhut tashbih, jalan mana orang panggil somak tu kita kata serupa dengan lembu. Kok jalan mana? Ada tanduk? Tak ada tanduk. Lihat ni, somak orang ada tanduk kan? Makan rupuk tak ke? Lembu makan rupuk, somak makan nasi kerabu. Tak tahu ni? Tak serupa. Lepas tu jalan kaki 4 ke somak. Jalan kaki 2, lembu jalan kaki 4. Kerajaan rogai ke somak 10 lembu. Somak pakai baju cukup lekat pakaiannya. Jadi kok jalan mana kata somak serupa lembu? Kena awak mari. Orang panggil wajhut tashbih. Jalan yang menyerupakan somak dengan lembu tu kok pihak mana? Kok pihak bodoh. Tahu lah tak apa. Lembu ke bodoh dah ni. Maka somak kita kata serupa lembu pada pihak mana? Pada pihak somak bodoh pun lembu. Ada tu tashbih ataupun adawatut tashbih, alat menyerupakan seperti itu, serupa. Somak serupa lembu, seperti lembu. Seperti serupa tu orang panggil alat untuk menyerupakan. Tu orang panggil tashbih biasa-biasa. Ada juga tashbih balik dia panggil. Mana yang menggugurkan adat tashbih? Alat orang panggil nak menyerupakan. Mana? Somak lembu. Dah. Wan somak lembu dia tadi. Lembu nama somak ke somak tu kali lembu ke mana? Makna sangat dalam tu orang panggil tashbih balik dia panggil. Serupa orang panggil sangat dalam tu. Mana? Bodoh ketok doa lah. Dah tu ni. Mamak serupa rima. Bekeng orang panggil garang. Bekeng. Mamak serupa rima. Bekeng dia. Tapi kalau kata mamak rima. Dah tu ni. Kalau mamak serupa rima bekeng dah. Tapi sobat juga dah ni tepuh bahu tu minta maaf kalau mamak rima tak ada tepuh bahu mu tengok gitu gacah nampak gitu selalu dah baikkan doa lalu orang panggil baikkan sangat-sangat tu orang panggil tashbih balik
Tiba-tiba dalam bab tasbih ni Syekh Ahmad Zain Fatani dia buat mari musyabbah bih dulu daripada musyabbah. Nah, musyabbah bih dulu daripada musyabbah. Mana? Samawati qulubil mu'minin. Allah Ta'ala yang menaikkan segala langit hati orang mukmin. Sepatutnya ayat yang betul, orang panggil ayat yang biasa-biasa, atla'a fi qulubil mu'minina kasamawatin. Allah Ta'ala yang menaikkan hati orang mukmin seumpama langit. Gitu. Nah, ni. Tiba-tiba dia buat lagi. Nah, Allah Ta'ala yang menaikkan langit segala hati orang mukmin. Ya biasa tu. Supaya tadi. Nah, mamak supaya rima bekeng. Mamak rima. Oh, bekeng dak lalu. Rima mamak. Balik. Betul ni. Rima mamak ni. Tu bekeng tu sangat-sangat bekeng. Kalau tu ambil rumah kan. No, obek tu gitu selalu mata merah merah nak arah-arah. Tak tahu kau dia. Tu. Rima mamak. Rima mamak ni. Lain dia. Tak sama tu. Barang tu. Makna dia dalam. Nah, mamak supaya rima bekeng dah. Mamak rima bekeng dah dah. Rima mamak ni. Tu bakeng sangat-sangat bekeng. Lagu tu. Dah ni, mudah-mudah lah. Nah, nak serupa dengan Arab aja. Nah, jadi kenapa orang panggil Syekh Ahmad Zain Fatani dulu ke musyabbah lebih daripada musyabbah? Nah, mempunyai makna yang sangat dalam. Apa? Hati orang mukmin ngati tinggi seumpama langit. Nah, luah seumpama langit. Nanti luah ke langit. Orang naik kapal terbang tak ada terfilai. Kalau ada terfilai naik kapal terbang. Dia kata, mana tak pergi berhenti ni? Jeng. Pilot kata jeng. Duduk sobar lah kata jeng jalan ni. Ada. Luah langit ni. Kata ni. Itu. Bita gap pun tak ada langit. Nah. Bulan 12 ada bulan. Masuk bulan bumi. Nah. Bita banyak. Tiap-tiap menyala tu bita belakang tu bumi balik kecek kali. Nah tu ni. Penuh boleh muat di langit belakang. Luah dak langit. Pak langit tinggi ke rendah? Tinggi. Nama samawat. Tak, sebab tu ismun asal daripada sumuwun, tinggi. Ismun, nama-nama ni asal daripada sumuwun, langit, tinggi. Apa? Mbah ada dulu dah. Bila kita sebut kata nama apa? Perhatian kepada Abdul Qadir, sila datang ke hadapan dengan segera. Orang pun pakat paling. Mana Qadir? Oh, ni. Oh, naik hari dia. Kan ni? Tinggi hari dia. Nah, atau orang panggil nama ismun. Kerana ismun asal daripada sumuwun. Sumuwun makna langit. Langit tinggi. Nah, maka hati orang mukmin diserupakan dengan langit pada pihak mana? Pada pihak hati orang mukmin luah. Lapang hati orang mukmin. Maka orang yang keluh kesah. Nah, takut orang panggil benda dunia. Tu tanda dia bukan orang mukmin sejati. Nah, bukan orang mukmin yang kamil mukammal, bukan orang mukmin yang sempurna. Karena orang mukmin yang sempurna ni hati dia bertenang. Seumpama langit tenang dia. Nah dia ni. Jaga-jaga sekali tahib bita tu. Kau banyak kali tahib bita tu. Tahib bita tu banyak kali berat hati bumi lebok-lebok atas dah. Jagalah. Tu hati orang mukmin tinggi langit ni. Maka hati orang mukmin kena tinggi. Sebab tu hati orang mukmin kena tinggi. Mana cita-cita orang mukmin tinggi? Jauh. Nah, bukan 20. Atau wawasan lemon mana 20 ya. Belum. Kata ni, dekat sangat 20. Siapa kedak tak tahu. Nah, orang mukmin sungguh wawasan dia tembus jauh sampai ke negeri akhirat. Nah, jauh sampai ke syurga neraka. Tu hati orang mukmin. Himmu orang mukmin fauqa suraya. Himmatur rajul fauqa suraya. Tinggi atas pada bintang ketika lagi. Tu hati orang mukmin. Mana dia mau tak pergi masjid hari ni, tak pergi seruan dengan orang mengajar. Allah, sakit lutut. Sakit lutut sebelah. Sakit lutut tak pergi dah mengaji. Tak ada ni. Sakit lutut tak pergi dah orang panggil dengar orang mengajar. Padahal tu yang suruh fastaqim kama umirta. Istiqamah olehmu. Duduk tetap olehmu sebagaimana diperintah.
Nabi SAW buber rambut sebab ayat fastaqim kama umirta. Nah, maka istiqamah gapo kita? Baca, nak mengaji kitab Minhajul Abidin. Tiap-tiap orang yang nak klik kepada ila jannati rabbil alamin. Nama kitab Minhajul Abidin. Manhaj, undang-undang bagi orang yang orang yang jadi hamba pada Allah. Ila jannati rabbil alamin, yang nak klik ke syurga Tuhan sekalian alam. Maka dalam kitab tu, aqabah yang pertama bukan aqabatul amal, aqabatul ilmi. Nah, mana? Rablok, orang panggil rablok. Nah, rablok ilmu tu. Bonggok kita kena lakuh pertama sekali ilmu. Nah, adakah amal ibadat kita dibuat dengan ilmu? Gerak diam kita dengan ilmu? Nah, akidah kita dengan ilmu? Ekoh kita dengan ilmu? Tasawuf kita dengan ilmu? Kepahaman kita tentang agama dengan ilmu? Maka sebab tu kena belajar. Maka kalau kita berasa kita jahil, dan memang kena berasa kita jahil. Nah, maka belajar itulah perintah Allah Ta'ala, suruh kita istaqim kama umirta. Istiqamah, duduk tetap. Nah, Tok Guru mari kau, Tok Guru tak mari kau, aku nak ngaji. Gitu. Nah, ni. Tu. Tok Guru mari, budak mari. Tok Guru tak mari kau berambak topik. Tak, Tok Guru tak mari kau berambak kata. Tengok kata Ustaz ada pereh hari ni. Ada kopi. Selalu dah. Nah, tu pahaman istiqamah. Tu. Habis itu. Maka nikmat paling besarnya Allah Ta'ala menaikkan segala hati orang mukmin. Allah Ta'ala meninggikan hati orang mukmin. Allah Ta'ala melapangkan dada hati orang mukmin. Allah Ta'ala meluaskan orang panggil pandangan hati orang mukmin. Dengan apa? Akan beberapa matahari pengenalan. Ini tasbih pula. Maka nikmat Allah Ta'ala tu bila kita orang panggil berlapang dada, nak bertenang dengan agama, dengan selawat Nabi bahasa bertenang, tu orang panggil nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita orang mukmin. Maka nak bila nikmat Allah Ta'ala seumpama maklum dah, la tuhsuha, tak dapat nak bila, banyak sangat nikmat Allah. Nah, banyak sangat, bukan nak bila hak banyak, nak bila hak besar pun tak mampu. Tu saya kata, wa in ta'uddu ni'matan la tuhsuha. Nak bila satu nikmat, nikmat Allah, nak bila satu nikmat tu yang bagi kamu, tak mampu. Dalam banyak-banyak nikmat tu yang bagi, nikmat paling besar, paling agung tidak adalah nikmat dijadikan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi penghulu kita di akhir zaman. Sehingga Tuhan guna dalam Quran perkataan yang tidak diguna kepada nikmat yang lain. Nah, mana? Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Laqad manna, sesungguhnya, hanya sesungguhnya, mannallah, telah memberi anugerah nikmat yang sangat agung, sangat besar oleh Allah. Nah, tiba-tiba kita tak rasa nikmat sangat agung, sangat besar. Nikmat agung kita boleh kata Lamborghini, boleh pakai kereta Skyline, Ferrari. Nah, rumah 4 tingkat. Nah, bini 4, cukup 4 lakar dah. PT juta-juta lah bank. Hak tu nikmat kita. Sedangkan Tuhan kata nikmat paling agung, paling besar, mannallahu 'alal mu'minin, diberi anugerah nikmat paling agung oleh Allah Ta'ala di atas orang mukmin. Maka kita kena tanya diri kita, aku orang mukmin kau dah? Ya, aku orang mukmin. Maka nikmat Tuhan bagi ni berasa nikmat ada? Nah, berasa ada nikmat. Apa nikmat Tuhan bagi yang paling agung? Iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim, dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada diri-diri mereka sendiri di kalangan manusia mengkaji. Nah, maka kita tak berasa nikmat. Tak berasa nikmat. Dalilnya bila siapa Rabiul Awal. Nah,
tahun kelahiran Nabi kita. Kita tak berasa gembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hari jadi bini kita, surprise semua dah. Oh, sayang dah. Bawa balik hadiah ni, hari jadi sayang. Gembira kita. Nah, hari jadi abah kita, hari jadi anak kita, hari jadi pemimpin kita, hari jadi syekh kita, ustaz kita, tok guru kita. Belah kek. Ni. Belah kek tua-tua apa hari jadi disambut. Tapi hari jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam marah orang sambut. Bukan setakat tak sambut, marah pula. Nah, sambut wagap pun maulud dia kata. Kita tak sudah. Mana ada sambut maulud kita tak sudah. Kalau sambut maulud kita tak sudah, tak ada siapa dia nak pergi, tak sudah. Seteri maulud semua. Sudah dengan makan nasi. Ini boyah kan? Ketemu 14 kali beres. Itu habis kan? Nah. Kau mana? Nah. Sekejap sudah buat maulud ni. Tak saya sambut jangan menghina. Nah. Duk cerita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad anak kita dengan Muhammad bin Abdullah di tanah Arab mula, tika lahir mula sama. Nah, serupa. Apa nak ayat sama nak serupa tu? Nak kata tak ada kelebihan sikit abuk dah. Nah, tak ada pelik sikit abuk dah. Sama dengan mamak kapal kita lahir. Allah berat kecil lagu ni. Nah, berat. Mereka orang yang tak ada perut pedai kata, gitu. Kelain belakang ikut orang sumbat putus kayu yang mamuh lagi. Orang ngaji ilmu akidah faham berat kecil lagu tu. Nah, kenapa? Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maklum dia kita. Belum lahir lagi yati min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang Nabi di akhir zaman, nama dia Ahmad di langit, Muhammad di bumi. Seluruh kitab, seluruh suhuf, 4 kitab baik, 100 suhuf baik, sebut semua nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan nama Nabi saja, serta alamat-alamat kelahiran dia. Nah, sehingga Yahudi ketika mana malam kelahiran Nabi, keluar pakat dicari bayi mana hak lahir malam ini. Nak tahu bayi mana hak lahir. Kerana bayi hak lahir pada alamat malam ini, bayi ni jadi Nabi di akhir zaman. Sengkau Yahudi, Nabi akhir zaman di Bani Israel lah. Nah, kerana Bani dia Bani paling mulia katanya. Nah, keturunan paling mulia. Tiba-tiba Allah Ta'ala tak tentu lagu tu pada Sulhul Qadim lagi. Nah, lahir Nabi kita di kalangan Bani Ismail, bukan Bani Yaqub, bukan. Malah sama-sama anak Nabi Ibrahim alaihi salam sekalipun. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kena Yahudi Nasara kena Nabi kita lebih daripada kena anak dia. Anak dia yang tahu alamat lahir bila. Tu bucik bini dia, Allah lahir anak dia. Nah, Nabi ni kena susuk utuh berala keliling Kaabah. Nah, api Majusi tak pernah terpadam. Utuh istana Kisra Anurshirwan di Parsi. Nah, lahir Nabi dalam keadaan bersujud, mengucap tasbih, mengucap tahmid, menghadap kiblat, akak jari isyarat tauhid. Kamu apa buat nak lahir gitu? Kau ada anak Muhammad lahir. Utuh bala anak amba mula nama Muhammad ni sore. Khamak ni. Nah, utuh bala batu kih mula. Lahir ni sore ada. Ada. Musuh kau bala batu kih. Bala tepi rumah tak utuh. Nah itu ni. Tu kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita nafi kelebihan Nabi kita. Dah ada pula orang duk bela dia kata, oh, kalau Nabi lahir lagu tumur nak pelik, bapa budak Abu Jahal tak berimeh ya. Oh, dia fikir dengan akak agama ni. Gerak nak sumbang go McDonald, fikir sangat dengan akak agama. Bodoh molek. Nah, dinuna bunyanu 'ala an-nuqul la munasabati 'ala al-uqul. Nabi ada agama dibina, agama Islam dibina di atas naqal. Apa naqal? Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas, paling korek istishabul asli. Laisa apa? Munasabati 'ala al-uqul. Bukan dibina di atas munasabah akal, duk mikir sorang. Kalau gitu mau Nabi lahir, bapa pula Abu Jahal tak berimeh. Fikir tu. Nah, sedangkan contoh tauladan dah dalam Quran sebut kan. Nah, Nabi Isa alaihi salam
mak dia Siti Maryam Al-Masih alaihassalam lahirkan Nabi Isa dalam keadaan tak ada apa. Cerita dalam Quran siapa letak surah Maryam. Nah ni. Bila balik dengan tak ada apa bawa anak dukung jerit gini, orang Yahudi pakat tuduh, Maryam napuk jalbanya. Napuk dekat dengan balasahnya. Napuk boleh balik beribadat di rumah ibadatnya. Rupa-rupa curang. Rupa-rupa berlaku zina, jahat. Ni, kotor. Macam-macam duk sopoh kau Siti Maryam. Maklum dalam Quran cerita Allah Ta'ala bagi perkara mencarikan adab kepada Nabi Isa walaupun dia masih bayi, belum jadi rasul lagi. Tapi maklum dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tiap-tiap Nabi yang belum ditabah jadi rasul, diberi perkara yang mencarikan adab, tidak dipanggil mukjizat, dinamakan irhas bagi Nabi. Ngaji perdoa mula ya, tak ingat dah ustaz perdoa mula. Lama-lama kalah mula perdoa. Hak tu suruh ngaji sama. La yusammul insan illa lin-nisyan. Tidak dinamakan manusia tu melainkan dia lupa. Batulah ilmu tu kena ingat sama. Bila kita mengaji kita tahu. Mari orang putus kayu apa sebab sahabatku jumpa keleret gelar macam-macam Syekh Al-Fadilatul Syekh tuan guru macam-macam nama dia ni. Kecek salah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Inna ad-dina ilman, sesungguhnya agama ni adalah ilmu. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, tilik kepada siapa mau ambil agama kamu. Jangan ikut dari syarah kelai belaka. Ni kelai belaka. Ya kelai belaka kalau hak sebenar. Kalau benda sebenar walau orang pakai seluar pendek royak pun kena dengar. Ni kita orang pakai seluar sahabatku duduk mana? Duduk main ikut pasar malam, ikut supermarket. Masuk waktu sembahyang Zuhur pakai seluar pendek main kata Tok Haji ustaz Zuhur masuk ni sembahyang ni. Lagu mana kita? Kalau orang comel, terima kasih banyak tolong peringat. Kalau orang tak comel, nak nasihat aku dah suruh pergi sembahyang. Tu pakai seluar pendek buka aurat tu. Cak kita tak comel. Ya kena dengar belaka. Benda baik, benda betul. Walau budak sabi sekalipun mari kita benda betul kena dengar. Tapi walau syekh janggut lebak sekalipun, ni habis tak kucing tak ayam, habis jumpa-jumpa dia royak benda salah dengan Ahlussunnah wal Jamaah, kena tolak, kena cegah, kena nasihat. Lagu tu kaedah dalam agama ni kita tak tilik siapa kata. Apa kata gitu tu? Syekh tu, tok guru ni, ustaz tu. Beres. Ni selalu beres, kata kau beres lah. Kelas habis. Jangan. Ni dengar dulu apa dia kata. Betul ke doa ngaji pada air mula? Lagu tu kan? Nabi Isa kecek kata mak dia tidak berlaku zina. Mak aku orang suci. Aku ni roh kok ditiup khah oleh Jibril dalam perut mak aku. Lagi akan diberi kitab nama Injil. Diutuh aku jadi rasul. Bime pok Yahudi hak tuduh mak dia lagi. Tak bime betul lah. Tak. Kayak gitu ya. Dah tu have khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun alim. Tu khatar dah pendengar dia, hati dia. Marilah benda ajaib Nabi buat belah bola dengan tangan. Masuk bola ikut celah baju jubah. Dak bine betul dah juga. Dan kata kafir ya gitu mudah nak bayar. Jangan duk fikir dengan akal agama ni. Kelebihan Nabi memang kelebihan sungguh saat dia dilahirkan. Kalau tak lebih, bapa tu yang cerita alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tentera gajah mari. Nabi tak jadi Nabi lagi dia tu. Abraham deki dengan kota Mekah kan orang pakat duk ziarah Kaabah. Mari nak putus Kaabah. Ababe mari turun, mari bunuh tentera Abraham. Nabi jadi Nabi dah kata. Omong 40 dah. Tak lagi. Tu kalau gitu ulama kata bulan mana paling lebih sekali dalam banyak bulan? Bulan paling lebih sekali lebih belaka bulan ni dah purnama kan? Bulan paling lebih sekali bulan Rabiul Awal. Kerana tanpa Nabi tak ada Quran. Tanpa Nabi tak ada Ramadan. Tanpa Nabi tak ada Lailatul Qadar hak muduk berambak bekerja dia. Kerana Nabi ada semua sekali tu. Siapa nak dekat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengaji mana? Mekah, Mesir, Baghdad.
Syekh mana hok mengaji? Kelik hijau gapo? Wak kelik hijau gapo? Syariah. Usuluddin. Siapa dia hok mari syariat? Nah ni. Siapa dia hok mari usuluddin? Kalau tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin gapo mengajar dia gapo? Quran dan sunnah. Quran sunnah. Siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, untuk guru mengajar gapo? Mengajar agama. Agama siapa membawa kalau tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi, kelahiran Nabi lah paling besar sekali nikmat. Sehingga Tuhan kata manna, tak kata nikmat. Manna, nikmat paling agung, paling besar. Idz ba'atsa fihim rasulan minhum. Dilahirkan Nabi di kalangan kamu. Nah, wa ma kana liyu'adzibahum wa anta fihim. Kenapa umat Muhammad tidak serupa umat-umat dulu? Buat maksiat, langgar perintah Tuhan, Tuhan tak mari balas sekali bergerak sampai tak adanya. Pakai saintis nak ulama gapo bala ni. Nah, pakai apa? Laut mati saya dah. Kan ni, balik bumi pakai laut mati tu. Tak tergelar orang. Kalau pergi berenang situ. Nah, tapi umat Nabi dia lagi nama marah, nama tsunami, bubuh birai nama. Nah, bala Tuhan tu dia lagi wi nama. Oh iyanya. Lah. Umat dulu tak ada. Langgar perintah Tuhan sekaligus, sekali haram. Beroklah habis licin, tak ada. Tapi kalau Nabi rahmatan lil alamin. Rahmat sekalian alam. Nah, bukan rahmat untuk manusia saja. Rahmat untuk sekalian alam. Termasuk dengan lembu kubai itik gunung Gane, rahmat. Nah, tu. Hok berasa azab kerana kita tak suka Nabi. Nah, tu kasih ke Nabi, cinta ke Nabi tu fardu ain. Walau tak pernah gawe dengan Nabi. Orang tanya dia mau cinta Nabi, wajib jawab aku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau jawab, cinta Nabi bila tak ada gawe dengan Nabi. Nah, murtad selalu itu. Murtad selalu itu. Tapi cinta ni banyak pasang. Nah, banyak jenis cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada cinta di lidah, di bibir mulut. Nah, ada cinta sampai ke dalam hati bukan setakat di bibir mulut, tapi tak ada tanda. Orang panggil cinta tak bertanda. Nah, ada cinta mulut, hati serta bertanda. Cinta yang paling kamil ialah cinta bukan setakat lidah kita puji Nabi, royak cinta Nabi, hati kita pun memang berasa cinta Nabi. Dan ada tanda kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedalam mana cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak akan dapat tanding, tak akan dapat banding cintanya Nabi kita Muhammad kepada kita umat dia. Tak ada nak banding. Nah ni. Dia cinta kita dulu, belum daripada kita cinta dia. Nah, malam kita nak wafat, nak intiqal ummati as-salat. Bakit dah pada masa Jibril mari tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Raudhah Rasul. Aina ummati, mana umat aku? Teko dia tak ada di alam zahir ni. Dia tinggal dah surat cinta dia kita. Tinggal dah surat cinta si awal-awal dah surat cinta mana? Udah lerak ni. Quran. Nah, Quran itu surat cinta dia. Surat cinta Nabi kepada kita umat. Maka bila kita kata cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa kali kita baca surat cinta dia? Nah, Rodai kata ustaz nak baca surat cinta Nabi. Surat khabar dah. Nah, berita hari berita hari hairan apa? Utusan Melayu macam-macam dah baca dah. Mingguan berapa banyak. Dah baca. Internet blog ni macam-macam dah baca. Tapi surat cinta Nabi tak ada nak baca. Kalau setakat tak ada baca tak apa lagi. Tak pandai baca. Telo nak baca. Nah, mana cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya orang bergawe dah. Nah, orang puai atas orang puai atas surat cinta kita. Nah, belek pun dah, baca pun dah, usah kena balas.
Dan mana dia? Kawan cinta dia. Kan? Apa surat dia tak balas, tak baca. Dah tahu. Cinta bodoh memang itu. Nah, orang puan tu jodoh ke nata jatuh ni nak kaku ni. Nah, baca budak belek budak surat aku. Dak, pakai dak. Paling kurang baca. Dak, kalau baca tak balas. Orang panggil cinta tak bertanda. Nah, no korang puan tu senyap, sore kita dalam hati. Nah, ni. No, cinta korang puan tu tapi senyap, sore dalam hati tu tak ada royak dia. Kabar-kabarnya menikah dengan belaki orang lelaki lain. Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya azim al-jah alayka salawatullah abdun bil bab yartaji lathma al-a'tab jud bil jawab مرحبا قد